Okey, sebelum saya teruskan, saya nak memperkenalkan dulu guru-guru yang mengajar prinsip perakaunan bagi tahun 2021. Ada 2 orang guru yang akan mengajar prinsip perakaunan. Yang pertama ialah Puan Muslihaza binti Abdul Musikin dan saya sendiri Puan Ida Yunurza binti Mak Yamin. Okey, sebagai pengenalan, KSSM mata pelajaran elektif perakaunan ini merupakan satu mata pelajaran aktif di dalam kelompok ikhtisas kemanusiaan yang digubal untuk murid tingkatan 4 dan 5. Apa yang kamu akan tahu bila kamu pelajari, bila kamu mengambil prinsip perakaunan? Pertama, konsep dan prinsip asas perakaunan. Kedua, proses lengkap menyediakan penyata kewangan. Yang ketiga, perancangan kewangan dan pengurusan pengokosan. Okey, sebelum ni kamu pernah dengar, saya cita-cita nak jadi accountant. Saya suka mengira, saya suka sangat mengira. Saya tak nak benda tu berlaku sebab kata sebagai cita-cita tapi kamu gagal untuk menjawab kertas prinsip perakaunan. Kertas prinsip perakaunan ni salah satu kertas yang sangat menyeronokkan. Okey, apa yang kamu akan belajar pada tingkatan 4? Kamu akan belajar tentang pengenalan perakaunan, klasifikasi akaun dan persamaan perakaunan, dokumen perniagaan sebagai sumber maklumat, buku catatan pertama, ledger, imbangan duga, penyata milikan tunggal, pelarasan pada tarikh imbangan dan pembetulan kesilapan. Okey, pada tingkatan 5 pula, kamu akan didedahkan tentang analisis dan taksirah penyata kewangan, rekod tak lengkap, perakaunan untuk kawalan dalaman, perakaunan untuk perkongsian, perakaunan untuk syarikat, perakaunan untuk kelab dan persatuan, perakaunan kos. Seterusnya, format peperiksaan. Dia berbeza sikit dengan PT3. Kita akan ambil 3 kertas. Selama ni kamu dengar 2 kertas ni, 3 kertas. Okey, kertas pertama merupakan 40 soalan objektif. Kedua, kertas yang berbentuk pengiraan panjang. Ada 6 soalan tapi jawab 5 je, tak banyak. Kertas 3 merupakan kerja khusus. Ini kita akan buat pada tingkatan 5. Yang ini memang saya akan kejar pelajar-pelajar saya sampai siap sebab dia membawa kepada 20% markah. Okey, kertas 1 objektif ABCD. Seperti biasa, kamu akan duduk menjawab selama 1 jam 15 minit. Okey. Kebanyakan soalan dia merangkumi tingkatan 4 dan tingkatan 5. Ini sekadar surface ataupun sekadar pengenalan, mengerti dan memahami. Alatan yang paling penting bila kamu jawab kertas 1 ialah kena ada kalkulator. Okey. Kertas 2 subjektif atau esei. Okey, ada 6 soalan, jawab 5. Bahagian A ada 3 soalan. Tadinya bahagian A soalan nombor 1 ialah soalan pendek. Soalan nombor 2 ada 2 bahagian. Soalan 3 pun lebih kurang sama dan ada bahagian B. Yang ni kamu memang akan jawab dalam masa 2 jam 30 minit. Bermakna satu soalan 30 minit untuk 5 soalan. Ini atas 2 kertas ini usaha kamu. Yang ni kita berusaha bersama-sama. Iaitu kertas 3 yang mana kamu akan buat kertas projek ini selama 3 bulan. Biasanya soalan akan keluar pada bulan 3 tapi tak tahu sebab PKP ni mungkin lambat sikit dan akan berakhir pada bulan Mei. Okey, dan ni kamu akan menggunakan kemahiran ICT kamu akan gunakan apa yang kamu belajar masa tingkatan 4. Peralatan yang paling penting selain daripada kalkulator, saintifik dan peralatan ICT. Kamu kena ada printer, kena ada komputer. Bukan wajib tapi perlu ada. Sebab komputer di sekolah tak mampu untuk menampung kesemua pelajar-pelajar semarak yang membuat kerja khusus. Begitu juga printer. Sekarang ni saya cuma ada 2 printer sahaja yang boleh berfungsi. Okey, so bayangkan kamu yang ramai dan kertas perniagaan juga akan membuat kerja khusus pada waktu yang sama, semua berebut-rebut menggunakan printer yang sama. So, kalau kamu ada printer, kamu ada peralatan ICT, komputer ke laptop, itu satu bonus. Saya rasa tak sukar sebab dalam PDPR ni semua ada komputer, semua ada peranti kamu sendiri. Okey, so ini memang hak saya sebanyak 20% markah. Ini kamu dah dapat sebelum kamu ambil kertas periksa.
Ini saya bagi, kamu dah tahu markah kamu sebelum bulan 8 kamu dah boleh dapat markah kamu. Okey. Keistimewaan kamu bila kamu ambil prinsip perakaunan ni, kamu akan dapat 2 sijil. Satu, seperti biasa kamu akan dapat sijil SPM yang tertera kamu dapat berapa grade kamu. Yang kedua, ialah sijil LCCI yang dipanggil London Chamber of Commerce and Industry. Sijil ni dia tahap 2 tau. Kalau kamu ambil kat luar, kamu akan kena bayar. Bayar dia sangat mahal. Bayar dia sangat mahal. Tapi nak dapatkan LCCI, kamu kena dapatkan kertas prinsip akaun ni mesti dapat B ke atas. Maknanya kalau A plus, B plus, baru kamu dapat sijil LCCI. Ni laku satu dunia mengiktiraf sijil LCCI. Misal kata kamu tak nak kerja kat Malaysia, kamu nak kerja kat Singapura. Sijil SPM dia tak tengok sangat, tapi kalau kamu ada LCCI, dia akan ambil kamu sebagai salah seorang pekerja mereka. Itu yang untungnya. Dia kata SPM yang sama, iaitu ada 2 kursusan, berbeza cara pemakahan. Kamu boleh sambung balik nak ambil LCCI untuk tahap 3 sebab yang ni ialah tahap 2. Sijil diiktiraf seluruh dunia. Seperti tadi saya cakap, sijil dalam bahasa Inggeris, ikut keputusan bahasa Inggeris, diiktiraf di Malaysia, sijil dalam bahasa Melayu. Okey, laluan persijilan. Kalau misal kata kamu nak sambung belajar, bila kamu ada 2 persijilan, kamu tengok kalau diploma, dia terus ke level 1. Kalau kamu ambil diploma, dah ada LCCI, kamu dah ada level 1, kamu dah ada level 1, kamu dah ada level 2, kamu cuma tinggal ambil level 3 sahaja. Tapi kalau kamu ambil sijil SPM, ambil matric account, ambil degree, terus saja kamu akan boleh ambil ACCA, CAT, Advanced 45 ataupun kamu boleh jadi chartered accountant. Dekat Malaysia ni, chartered accountant tak ramai. So gaji chartered accountant ni, gaji dia memang orang kata memang sedap lah, sedap mata memandang lah. Okey. Terus seterusnya, kalau misal kata kamu ambil daripada tingkatan, nak pergi ke tingkatan 6. Okey, kamu boleh pergi ke matrikulasi, kamu boleh pergi ke asasi perakaunan, kamu boleh ambil diploma perakaunan. Kalau kat UiTM, kamu terus boleh masuk UiTM. Kalau ada misal kata kamu nak ambil ACCA pun boleh. Tak ada masalah. Okey, laluan pendidikan. Tadi seperti saya cakap, kalau kamu ambil STPM, kamu boleh ambil sarjana muda, sarjana perakaunan, ambil ijazah kedoktoran. Okey, terpulang, tepuk dada, tanya selera. Okey, semua itu sahaja daripada panitia perakaunan. So, every student can learn, just not on the same day or the same way. Tapi saya katakan, walaupun saya mengajar perniagaan, tapi saya amat meminati perakaunan. Kerana kita bermain dengan nombor. Kalau matematik, kamu kena ada banyak-banyak simbol. Tapi untuk akaun, dia hanya 4 simbol yang kamu kena tahu. Tolak, campur, darab dan bahagi. Kalau kamu tak tahu benda tu, memang sukar untuk kamu ambil akaun. Akaun is fun. It's fun learning. Okey, itu sahaja daripada saya. Semoga berjumpa di lain masa di dalam kelas prinsip perakaunan. Saya ucapkan dulu selamat datang pada mereka yang telah nekat untuk mengambil kelas prinsip perakaunan. Okey, itu saja. Sekian, terima kasih.